Lukas bab 5. Pada suatu hari semasa Yesus berdiri di tepi pantai Tasik Genesaret, ramai orang berasak-asak mengerumuninya untuk mendengar firman Allah. Dia melihat 2 buah perahu di situ. Para nelayan yang menangkap ikan telah turun dari perahu itu untuk membasuh jala mereka. Yesus naik ke dalam salah sebuah perahu, yaitu perahu Simon, dan memintanya menolak perahu itu jauh sedikit dari pantai. Yesus duduk dan mengajar orang ramai dari perahu itu. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, "Tolaklah ke air yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tuan, semalaman kami coba sedaya upaya tetapi tidak dapat menangkap apa-apa pun. Tetapi karena kata-kata engkau itu, maka aku akan menebarkan jala." Setelah menebarkan jala, mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala hampir terkoyak. Mereka memanggil rakan-rakan dari perahu lain supaya datang menolong. Mereka datang lalu memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan, sehingga perahu-perahu itu hampir tenggelam. Apabila Simon Petrus melihat apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tinggalkan hamba ya Tuhan, karena hamba seorang yang berdosa." Simon dan semua orang yang bersamanya takjub melihat begitu banyak ikan yang dapat ditangkap mereka. Begitu juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, rakan-rakan Simon. Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Pada suatu hari, Yesus berada di sebuah bandar. Terdapat seorang yang berpenyakit kusta. Apabila dia melihat Yesus, dia meniarap lalu merayu kepadanya, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku." Lalu Yesus pun menghulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mahu, tahirlah." Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Yesus menyuruhnya, "Jangan beritahu sesiapapun hal ini, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka bahwa kamu sudah ditahirkan." Akan tetapi, berita tentang Yesus tersebar lebih meluas dan ramai orang datang untuk mendengarnya dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Tetapi Yesus beredar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk di situ. Mereka telah datang dari setiap bandar di Galilea dan Yudea dan juga dari Yerusalem. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar dan mereka mencari jalan untuk membawanya ke dalam rumah untuk meletakkannya di hadapan Yesus. Oleh sebab mereka tidak dapat membawanya masuk karena orang bersesak-sesak, mereka naik ke atas mumbung rumah lalu membuka genting supaya dapat menurunkan orang itu dengan tikarnya di tengah-tengah orang ramai di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Saudara, dosamu telah diampunkan." Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mula berkata sesama diri, "Siapakah orang ini yang mengkufuri Allah? Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, dosamu diampunkan, atau bangun dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa di bumi ini mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Seketika itu juga, dia bangun di hadapan mereka sekalian. Dia mengangkat tikar tempat dia berbaring tadi, lalu pulang sambil memuji Allah. Semua orang tercengang dan memuji Allah. Mereka berasa takjub sambil berkata, "Pada hari ini kami telah menyaksikan hal yang ajaib." Kemudian Yesus keluar dan terpandang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lewi bangun, meninggalkan semuanya dan mengikutnya. Lewi menyediakan 1 jamuan besar untuk Yesus di rumahnya.
ada ramai pemungut cukai dan orang lain yang turut makan bersama mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat, mereka bersungut-sungut kepada para murid Yesus. Mengapakah kamu makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus menjawab, Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Mereka berkata kepada Yesus, Murid-murid Yohanes kerap kali berpuasa dan berdoa. Demikian juga murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu ini terus makan dan minum sahaja. Yesus menjawab, Dapatkah kamu membuat tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Yesus memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka. Tiada sesiapa pun yang mengoyak percakain baru untuk menampalkannya ke atas pakaian lama. Jika dia berbuat demikian, maka dia akan mengoyakkan pakaian baru itu, dan percakain baru itu tidak akan sepadan dengan yang lama. Tiada siapa menuangkan air anggur baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru itu akan memecahkan kirbat kulit itu, lalu air anggur di dalamnya akan tumpah, dan kirbat itu pun rosak. Tetapi air anggur yang baru harus dituang ke dalam kirbat kulit yang baru. Dan tiada siapapun yang telah minum air anggur yang lama, gemar minum air anggur yang baru karena katanya, yang lama itu lebih baik. Lukas bab 6. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum dan murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan, lalu memakannya. Beberapa orang Farisi berkata kepada mereka, Mengapakah kamu melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat? Yesus menjawab, Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud tatkala dia dan mereka yang mengikutinya berasa lapar? Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti persembahan, serta memberikan roti itu kepada mereka yang mengikutinya, meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu? Seterusnya, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia ialah Tuhan atas hari Sabat. pada suatu hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke Saumaah lalu mengajar di situ. Di situ ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu, mereka mengawasi Yesus sama ada dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang lumpuh tangan kanannya, Bangunlah dan berdiri di sini. Orang itu pun bangun dan berdiri di situ. Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepadamu, manakah yang wajar dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan atau membinasakan nyawa? Yesus memandang sekeliling mereka, lalu berkata kepada orang itu, Hulurkan tanganmu. Orang itu langsung melakukannya, dan tangannya terus sembuh. Tetapi mereka naik berang, lalu berbincang sesama diri tentang apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Pada masa itu, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Setelah hari siang, Yesus memanggil murid-muridnya, dan daripada mereka itu, dia memilih 12 orang yang digelarnya Rasul. Simon yang dinamakannya Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon yang disebut orang Patriot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Yesus turun bersama mereka, lalu berdiri di suatu tempat yang rata. Di situ terdapat sebilangan besar daripada muridnya dan ramai orang dari seluruh jajahan Yudea, dari Yerusalem dan dari wilayah-wilayah Tirus serta Sidon, yang datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh-roh jahat turut datang dan mereka juga disembuhkan. Semua orang coba menyentuh Yesus karena kuasa sedang keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, Diberkatilah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah.
Diberkatilah kamu yang lapar sekarang, kerana kamu akan dipuaskan. Diberkatilah kamu yang menangis sekarang, kerana kamu akan bersukaria. Diberkatilah kamu apabila orang membenci kamu, menyingkiri kamu, menghina kamu, dan menjahatkan namamu kerana Anak Manusia. Bersukarialah apabila perkara itu berlaku, dan melompatlah kegembiraan, kerana besar ganjaranmu di surga kelak. Begitu jugalah diperlakukan nenek moyang mereka terhadap para nabi. Tetapi malangnya kamu yang kaya, kerana kamu telah beroleh hidup yang senang lenang. Malangnya kamu yang sekarang kenyang, kerana kamu akan lapar kelak. Malangnya kamu yang sekarang tertawa, kerana kamu akan menangis dan meratap kelak. Malangnya kamu apabila kamu dipuji semua orang, kerana demikian juga perbuatan nenek moyang mereka kepada nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengar, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan doakan orang yang menganiayai kamu. Jika orang menampar sebelah pipimu, biarlah dia menampar sebelah lagi. Jika ada orang mengambil jubah kamu, biarkan dia ambil bajumu juga. Berilah setiap orang yang meminta sesuatu daripadamu, dan jika sesiapa mengambil barangmu, jangan tuntut balik barang itu. Apa yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah kelebihanmu? Malah, orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Dan jika kamu membalas baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjami orang yang kamu harap akan memulangkannya, apakah kelebihanmu? Orang berdosa pun meminjami orang berdosa untuk mendapatkan kembali sama banyaknya. Tetapi kamu hendaklah mengasihi musuhmu. Kamu hendaklah berbuat baik kepadanya, dan kamu hendaklah meminjami orang dengan tidak mengharapkan apa-apa. Besarlah ganjaranmu kelak, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, kerana Dia baik kepada orang yang tidak mengenang jasa dan kepada orang zalim. Kamu hendaklah berbelas kasihan, seperti Bapamu yang berbelas kasihan. Janganlah kamu hakimi orang, supaya kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu hukum orang, supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah orang, dan kamu akan diampuni. Berilah kepada orang, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan dan digoncang sehingga melimpah ruah akan dicurahkan ke atas pangkuanmu. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Kemudian Yesus memberitahu suatu ibarat lagi. Bolehkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah kedua-duanya akan jatuh ke dalam parit? Tiada murid yang melebihi gurunya, tetapi setiap murid yang terlatih dengan sempurna akan menyerupai gurunya. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar itu daripada matamu, sedangkan kamu tidak nampak sebatang kayu balak terpampang di matamu sendiri? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pokok yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik. Tiap-tiap pokok dikenal daripada buahnya. Orang tidak memetik buah ara daripada pokok duri, atau buah anggur daripada semak duri. Orang yang baik membuahkan hal-hal yang baik daripada khazanah simpanannya, kerana hatinya penuh kebaikan. Orang yang jahat membuahkan hal-hal yang jahat, kerana hatinya penuh kejahatan. Yang diluahkan mulutnya, meluap daripada hatinya. Mengapakah kamu memanggil aku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mematuhi perintahku? Aku akan menunjukkan kepadamu keadaan orang yang datang kepadaku dan mendengar serta menurut kata-kataku. Dia umpama seorang yang membina rumah. Dia menggali lubang dalam-dalam, lalu meletakkan asas rumah itu di atas batu. Apabila banjir berlaku, arus dari sungai akan melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoncangkannya kerana rumah itu didirikan dengan kukuh. Akan tetapi, orang yang mendengar dan tidak menurut kata-kataku, umpama seorang yang membina rumah di atas tanah tanpa asas.
Apabila dilanda arus sungai, rumah itu akan runtuh dan kerusakannya besar sekali.